اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 10, baris yang keempat daripada atas. Muka surat 10, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ta'alluq keduanya, ta'alluq sama dan basar. Ta'alluq inkishaf, artinya arti inkishaf terbuka. Artinya arti inkishaf terbuka. Seperti ta'alluq ilmu. Jadi ta'alluq bagi sama' dan basar, nama dia ta'alluq inkishaf. Sama' basar ni ta'alluq inkishaf seperti ta'alluq ilmu. Seperti ta'alluq ilmu, dengan bahawa ta'alluq ilmu pun ta'alluq inkishaf. Inkishaf diterjemah dengan terbuka. Itu terjemahan dia. Inkishaf adalah terbuka. Kemudian yang terdahulunya hak kita baca nota kaki nombor 1 tu kan. Hak nota kaki nombor 1 yang kita baca minggu lepas tu, qauluhu yang terbuka dengan keduanya. Artinya arti terbuka ternyata dengan dua sifat. Mana dua sifat? Sama' dan basar itu ternyata oleh tiap-tiap barang yang ada. Jadi inkishaf maknanya terbuka. Tetapi yang dikendaki di sini adalah nyata. Inkishaf tu kita sebut nyata bagi Allah dengan sifat sama', nyata bagi Allah dengan sifat basar, nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Sebagaimana sifat sama' basar kalam kita pun begitu juga. Nyata bagi kita dengan sifat pendengaran. Nyata bagi kita dengan sifat penglihatan. Nyata bagi kita dengan sifat pengetahuan. Tu nyata. Tetapi inkishaf makna asal dia terbuka. Tu makna asal. Sini inkishaf artinya arti inkishaf terbuka. Itu asal makna. Asal makna inkishaf adalah terbuka. Tetapi yang dikendakinya adalah lazim bagi terbuka, iaitu nyata. Nyata itu nak. Itu makna bagi maksud terbuka. Sebab itulah hak dalam nota kaki nombor 1 tu. Yang terbuka artinya ternyata. Nak gitu. Jadi inkishaf mana asal terbuka.
Apabila terbuka, maka nyatalah dah. Apabila terbuka, maka nyata. Yang kita naknya nyata. Yang kita nak, inkishaf adalah nyata. Yang kita nak situ. Hak tu dipanggil lazim bagi terbuka, maka nyata. Dalam ilmu balaghah dipanggil min itlaqis sabab wa iradat min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Itu dalam ilmu balaghah. Maknanya apabila sebab terbuka, maka nyata. Jadi yang kita nak di sini inkishaf, terjemahan dia terbuka, tapi maksudnya nyata bagi Allah dengan sifat sama, nyata bagi Allah dengan sifat basar, nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Tapi terjemahan inkishaf adalah terbuka. Inkishaf. Kasyaf. Bisa dengar tak kasyaf? Kasyaf. Ahlul kashfi dia panggil. Kasyaf. Aulia ilah. Dikasyafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kasyaf? Terbuka, maka nyata bagi aulia ilah akan segala rahsia-rahsia. Rahsia ketuhanan, rahsia kejadian Allah, rahsia alam langit, rahsia alam bumi, rahsia yang terkandung di 7 lapis bumi. Allah Ta'ala kasyafkan. Allah Ta'ala terbukakan. Jadi nyata bagi aulia akan segala perkara-perkara yang rahsia. Itu dipanggil kasyaf. Oh, demo ni kasyaf. Biasa dengar tak? Biasa sebut tak perkataan kasyaf? Kasyaf. Ada nama orang kasyaf? Tak ada tak? Ada nama orang kasyaf? Tak ada. Jadi kita biasa dengar tak perkataan kasyaf? Itu kasyaf para aulia. Kasyaf makna apa? Kasyaf makna terbuka. Apa maksudnya? Bila Allah buka, maka nyata bagi para aulia akan rahsia-rahsia. Yang mana kita ni rahsia-rahsia tu tertutup bagi kita. Tetapi apabila Allah Ta'ala kasyafkan, Ta'ala terbukakan, maka nyata bagi para aulia. Tapi perkara yang kasyaf ni adalah rahsia-rahsia yang dibuka oleh Allah. Maka rahsia-rahsia ni kena sembunyilah. Sebab orang yang menyatakan apa yang rahsia yang dibuka oleh Allah kepadanya, dia cerita, maknanya dia tidak amanah nak jaga rahsia yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ni. Macam ginilah, kita ada rahsia-rahsia kan. Jadi ada orang-orang yang tertentu, rahsia tu kita buka kepada dia. Kan gitu? Rahsia. Kita buka kepada dia, bila kita cerita, nyatalah kepadanya apa perkara yang kita rahsiakan. Tapi kita buka ni kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Tapi kalau orang tu tidak amanah, dia pergi cerita pula rahsia-rahsia. Itu khianah dia panggil. Sama macam rahsia-rahsia yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para aulia itu adalah amanah daripada Allah. Mereka tidak akan khianah dengan mereka membocorkan rahsia. Ini hak kasyaf yang sebenar. Yang dia panggil karamah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila terbuka rahsia, itu perkara yang mencari adah. Adah hak kebiasaannya tidak akan tahu rahsia. Rahsia asrar rububiyah, rahsia asrar alam. Adahnya tidak akan terbuka. Tapi menyalahi adah, Allah buka kepada mereka-mereka yang terpilih. Itu karamah. Tetapi terkadang terbuka juga. Terbuka juga. Tapi bukan karamah. Istidraj daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni hak paling ditakuti. Hak banyak duduk cerita rahsia-rahsia ni, orang seumpama ni lah. Terbuka juga. Tapi bukan atas jalan karamah kemuliaan.
Tapi atas jalan istidraj, Tuhan nak persesatkan dia. Diwa'ama. Nak perkara pelik, nak karamah. Sampai masa Tuhan pun buka sedikit rahsia kepadanya. Bukan ilmu sihir. Ilmu sihir lain. Ilmu sihir lain. Perkara yang mencari adah juga ilmu sihir. Tapi itu lain. Maknanya dia tahu perkara yang tersembunyi. Orang mari berjumpa, dia tahu bisikan hati. Dia tahu kosak hati. Bukan bisikan hati seseorang, bukankah kosak hati seseorang perkara yang tersembunyi. Adakah bisikan hati, kosak hati seseorang benda yang orang tahu, tersembunyi. Tapi Allah Ta'ala buka kepadanya. Dia tahu, kamu mari ni, bisikan hati kamu macam mana, kosak hati kamu macam mana. Ni. Sampai peringkat boleh tahu penyakit. Boleh tahu penyakit. Penyakit ni benda yang tersembunyi. Pandai ni. Benda yang tersembunyi. Datang je seseorang, dia boleh beritahu kamu ni ada penyakit ni, penyakit ni, penyakit ni. Pandai ni. Kejutlah dianya. Pergi x-ray. Ya sungguh. Ni nampak kan? Dia tahu rahsia. Dia tahu rahsia. Ada hak istidraj. Ada hak ilmu sihir. Ilmu jin. Ada hak ilmu jin. Yang bersahabah dengan jin. Dia boleh beritahu apa penyakit. Pergi x-ray. Ya sungguh ada penyakit itu. Tapi kalau dapat tahu perkara rahsia, hak karamah daripada Allah, pasti mereka akan sembunyi rahsia yang diberitahu oleh Allah, yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak cerita ni ada tujuan. Tujuan dia nak dapat pengaruh, nak mempengaruhi orang. Aku ni orang tinggi, mu ikut akulah sebab aku ni wali dah. Sebab aku tahu lintasan hati kamu. Aku tahu kosak hati kamu. Aku tahu penyakit kamu. Kamu tak percaya? Kamu pergi x-ray. Ada sungguh. Sebab apa? Dia nak cari pengaruh supaya pengikut dia ramai. Ini bukan karamah. Ini dia panggil istidraj. Tapi orang Melayu kita, pelik je, karamah lalu dah. Pelik je, karamah lalu dah. Benda pelik ada 8. Ada 8 bahagian. 4 sebenar, 4 hak sesat. Sebenar, irhas, mukjizat, karamah, maunah. Ada 4. Hak sesatnya, istidraj, sihir, su'uzah. Lepas tu ihanah. Ni. Kita ngaji dalam kitab Tauhid. Dia akan bicara hak perkara yang mencari adah ada 8 nama. Kita perkara mencari adah, tuk keramat. Dah. Tak semestinya. Melayu kita habis kalau sebut kata tuk keramat kau. Lah. Lakulah macam roti keramat lah. Sedap-sedap tu kan. Dia suka pula dah. Roti keramat jangan main. Kalau hak sedap, orang cari. Walaupun nampak roti keramat sama kedai, dah. Tak sama. Kalau kita biasa makan roti keramat sedap, roti keramat boleh. Gitu dia jawapan dia. Boleh lah. Lakulah roti keramat sedap. Ni bunyi kata tuk keramat Asia. Sebab apa? Sebab dia tahu perkara yang gaib, perkara yang tersembunyi. Dia panggil apa tu? Dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas jalan karamah, atas jalan istidraj, atas jalan sihir. Sihir tu ilmu yang dicela pada syarak. Pada zahirnya ia mengetahui melalui ilmu sihir. Pada zahirnya, ia mengetahui melalui ilmu jin. Pandai ni? Pada zahir. Tapi hakikinya, qada' belaka tu. Hakikinya, dia mengetahui rahsia. Hak zahirnya daripada ilmu yang tercela. Ilmu sihir, ilmu nujum tu ilmu tercela. Kita maklum. Ilmu yang diharamkan pada agama. Tapi maknanya, nyata bagi dia dengan ilmu sihir tu pada zahir. Hakikinya, qada' belaka. Pandai ni? Tapi kalau hak kasyaf, yang dapat karamah kemuliaan daripada Allah, itu rahsia. Mereka senyap sahaja. Sebab apa? Sebab mereka amanah akan menyembunyikan rahsia yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi orang yang istidraj, dia itulah peluang untuk cari pengikut. Yang mana pengikut pula di kalangan orang-orang jahil. Tak ada dah lah. Hak ni lah tok keramat wali. Faham tak ni? Itu dipanggil kasyaf. Terbuka. Ahlul kashfi. Orang sampai maqam mukasyafah. Maqam mukasyafah, maqam musyahadah. Itu maqam aulia belaka. Sekarang ni maqam musyahadah pun orang awam boleh dapat juga maqam musyahadah. Boleh dapat, orang awam boleh dapat maqam musyahadah. Dijazbahkan oleh Allah. Ditarik oleh Allah. Naik maqam mukasyafah. Tapi tak panggil orang awam dah. Tak panggil orang awam dah. Orang khawas lah dianya. Khawasul khawas lah dianya. Dia orang awam biasa. Akidah dia comel, amal dia comel, hati dia baik. Tapi dia tak ada banyak amal sunat. Dia biasa, sibuk dengan kehidupan macam biasa. Tapi akidah dia comel. Semayabang dia comel dengan ilmu. Hati dia pun baik. Tapi dia tak ada kata semayang sunat ratus-ratus rakaat. Tak ada. Tak ada kata membaca Al-Quran 2-3 hari khatam sekali. Tidak ada. Berzikir berserap puluh-puluh ribu. Tidak ada. Tapi Tuhan jazbah, Tuhan tarik. Naik makam musyahadah. Boleh orang awam capai makam musyahadah. Ditarik oleh Allah. Tapi bila sampai makam musyahadah, tak panggil orang awam dah. Ini orang awam yang letak makam musyahadah juga orang awam. Makam musyahadah pun ada dia punya peringkat, betul. Makam aulia, makam musyahadah, dia adalah. Aulia takkan sama makam. Kita makam syariah, ni kita orang awam, makam syariah, tak sama ke sama? Tak sama. Paling tinggi sekali makam syariah adalah makam soleh. Itu paling tinggi. Soleh ni macam mana? Al-qaim bihukukillah wa hukukil adamiyin. Orang yang mendirikan segala hak-hak hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Kewajipan zahir batin dengan hubungan dengan Allah disempurnakan. Hubungan berkaitan dengan tanggungjawab kita sesama anak Adam ditunaikan. Itu soleh. Mana ini tanggungjawab kita pada anak-anak bini kita sempurnakan. Tapi kalau kita buat lebas orang, tu tak soleh tu. Itu tersungkur di padang mahsyar. Pada ni. Nak siapa makam soleh ni? Itu makam orang syariah. Dia tak sama. Makam musyahadah, makam aulia. Ni. Ini makam syuhud. Idrakus syai' bizauq. Ini makam aulia. Dia aulia ni pun ada kedudukan yang berbeza, darajah yang berbeza. Kita tahu kan para anbiya pun dia ada darajah yang berbeza. Takkan sama. Para rasul pun dia ada darajah yang berbeza. Faham tak ni? Cuma hak para rasul ni hak kita boleh bubuh nombor hanya ulul azmi yang 5 saja. Itu maklum lah tu. Nabi SAW, tu hak nombor 1. Kemudian Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Nuh AS. Ni ada. Kita letak nombor. Ada baki lagi 20 ha. Hak Rasul 25. Nombor 6, nombor 7, nombor 25 tidak dibenarkan. Tapi hak 20 ni sama tak? Takkan sama. Takkan sama. Ada ni. Rasul belaka. Darajah Rasul belaka. Pangkat risalah belaka. Tapi takkan sama. Pangkat nubuwah belaka. 124,000 orang tu Nabi belaka. Tapi takkan sama. Sama juga pangkat makam musyahadah. Makam mukasyafah. Takkan sama aulia. Kita makam syariah orang awam pun takkan sama. Malaikat pun tak sama. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Hak 4 Ru'asaul malaikah 4. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. 4 Ru'asaul malaikah. Pun tak sama. Mana tinggi antara Jibril dengan Mikail? Ni dua ni. Ni hak bapak sekali ni. Pandangan jumhur, Jibril nombor 1. Mikail nombor 2. Ada setengah? Dah. Mikail nombor 1. Jibril nombor 2. Hak malaikat ni pun tak sama dah. Faham tak ni? Walaupun Jibril, Mikail, ni dua-dua ni yang mengiringi Nabi SAW ketika Mi'raj. Jibril dan Mikail.
Yang mengiringi Nabi ketika Isra' dan Mi'raj. Tapi antara Jibril Mikail, mana lebih dua tu? Takkan sama. Jumhur kebanyakan Jibril lah, Mikail nombor 2. Tapi ada pan mengatakan, dah, Mikail nombor 1, Jibril nombor 2. Tapi nak ceritanya, darajah tidak akan sama. Tapi, maqam musyahadah tu maqam awliya, bukan maqam awam. Tapi orang awam boleh tak nak capai maqam musyahadah? Maqam musyahadah, maqam syuhud, maqam awliya. Semuanya aturan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang harus pada akal. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jazbah, Allah tarik sampai maqam musyahadah. Itu maqam awliya, bukan maqam awam. Tapi orang awam betul lah boleh naik maqam musyahadah atas ni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba maqam musyahadah, maqam awam. Ni boleh jadi bawa pada salah pemahaman akidah nanti. Sebab apabila pergi pada maqam musyahadah, maqam ahli kashfi, ni sir batin hati mereka tak sama dah dengan hak pegangan kita. Pandai ni. Ni sebab dia kalau tak kena letak boleh terundur pada Jabariyah. Ini hak golongan-golongan yang membicarakan tasawuf yang tinggi, yang tidak mantap ilmu pegangan. Yang tidak mursyid pada pembicaraan ilmu tasawuf hakikah, kitab hikam, kitab adurun nafi. Dia boleh terundur kepada Jabariyah. Ada ni. Sebab tu dalam kitab adurun nafi, Terengganu, kalau tak silap saya memang tidak dibenarkan baca. Adurun nafi, di awal tu didatangkan bab ikhtiar dan usaha. Ikhtiar dan usaha dipecah kepada 4 aliran. Ahli sunnah wal jamaah, Qadariyah, Jabariyah, satu lagi mazhab ahlul kashfi. Ni kasyaf sampai maqam mukasyafah, sampai maqam musyahadah, maqam syuhud, maqam aulia. Di basirah mereka, di sir batin hati mereka lenyap, tidak ada ikhtiar dan usaha. Tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Kita maqam syariah. Wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang. Tapi sampai maqam ahlul kashfi, maqam kasyaf, maqam syuhud, Tuhan akan hilangkan aghyar selain daripada Allah. Yang ada hanyalah Allah dan af'alullah jua. Af'al makhluk tidak ada. Di basirah, di sir hati mereka. Tapi bukan mereka lakon. Itu maqam fana, maqam wahdatul af'an. Bila dicampur antara maqam hakikah dengan maqam syariah, dia pun laku. Tak ada pilihan, tak ada perbuatan. Tuhan belaka. Mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah, ni kami yang sembuh. Akan dikau ya Allah, ni kami yang minta pertolongan. Tidak, saya maqam la haula wala quwata illa billah. Itu maqam fana. Maqam wahdatul af'al itu maqam ahlul kashfi. Mazhab ahlul kashfi. Tuhan yang fanakan di basirah. Jangan lakon. Lakon terundur pada Jabariyah. Ini kena tok molek ni. Ini banyak timbul sekarang. Salah pengajian terundur kepada Jabariyah. Terundur pada Jabariyah. Diletakkan gambaran bahawa dia ni umpama wayang kulit tu. Apa? Kulit tu lah kulit. Wayang apa dia? Ni kulit wayang kulit tu kan. Siapa yang gerakkan? Tok dalang. Kulit tu ada tak pilihan dan perbuatan untuk gerak tu lah? Tak ada. Semuanya tok dalang. Jadi hakikinya kita begitulah. Umpama yang kulit, hakiki betul. Tapi wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang, Jabariyah. Mana tidak berpegang dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau, ni kami yang sembuh. Ada ni. Tu kalau dicampur aduk, maqam musyahadah, maqam syuhud, maqam ahlul kashfi, maqam mukasyafah, tu pun orang lah. Satu laginya menyusahkan kita pula untuk menjelaskan kepada orang awam. Sebab itu bukan bicara kelas-kelas yang terbuka. Yang saya duk mengaji dahulu, bicara baca kitab hakikah.
Setengah guru, rakam pun dia tak benarkan. Rakam pun dia tak benarkan. Sebab apa? Halus pembicaraan. Kita nak rakam, bukan rakam kita nak sebar. Bukan rakam kita nak share. Apa nak share? Tak. Kita rakam untuk kita mengulangi. Tidak dibenarkan. Tak benar. Sekarang ni, live. Orang jahil fardu ain pun boleh mengikuti. Lepas tu yang bawa pula, dia campur aduk pula. Tak boleh nak beza. Pada ni. Punah pegangan. Punah agama. Pihak berkuasa agama pula, mereka sendiri pun tak tahu nak letak macam mana. Ini banyak berlaku sekarang. Kita duk mengaji faridah musolli ni, mesek apa tak mesek? Orang tak pandang. Orang tak pandang ni. Itulah daripada muda pas tua. Faridah musolli. Tak ada orang lain. musolli. Pas musolli. Orang kata apa? Tak pandang-pandang lagi semayang. Tak pandang lagi ke semayang? Bila nak sampai ke Tuhan kita orang tua ni? Duduk pas semayang. Pas bak semayang. Kalau kita orang tua pula tajuk hik dan nipah. Tonye dia orang lah. Apa tak tonye? Tonye orang tak? Jebeh. Tonye jebeh. Ke mana? Kita hik dah. Nipah beranak bila? Tua dah. Lepas tu ngaji apa? Hik nipah. Panjang pula bicara. Jebeh tonye dia orang. Bila nak sampai ke Tuhan, dia kata. Nak sampai ke Tuhan. Dia pun ngaji tinggi-tinggi lah. Tapi, itulah. Atas bahagian masing-masing. Atas kecenderungan minat hati masing-masing. Hati milik siapa? Hati milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang balik. Hak ni cenderung begini. Sebab apa? Sebab Tuhan tetap dah segala-gala. Dunia, akhirah, Tuhan tetap dah segala-gala. Tenang saja, tak ada apa masalah. Ada orang begitu ni, tak ada masalah. Itu semua lakonan dunia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita hanya cerita syariah. Kita menyampaikan, kita menasihatkan, kita beri peringatan. Terpaksa kena perjelaskan ilmu yang tinggi-tinggi. Kita orang tua tak faham benda gitu. Kasyah apa pula kasyahnya. Kita nak ngaji faridah musolli. Penuh hati. Faridah musolli penuh hati. Orang kata tak pandai lagi semayang. Pandai. Dah belajar buat apa? Dah apalah kita nak belajar. Pandai. Tak salah nak belajar. Ni kalau orang tua pandai jawab ah. Ada ni. Saya pergi di Kelantan. Yelah. Tanya-tanya hari Minggu nak balik Terengganu jauh. Kena kadang-kadang puas duk pondok. Tupang kawan-kawan balik kampung dia. Dia ngajar apa? Faridah musolli penuh hati. Itu je. Orang tua-tua ada tu. Sandar dinding. Pejam mata macam tidur. Kalau baca je salah. Bunyi halu. Awak cuba baca semula. Mana apa? Dia mahir kitab tu. Tapi dia buat apa tu? Dia masuk majlis ilmu. Tapi nampak macam pandai. Dia daripada budak pondok. Dah budak pondok. Mesti pandai dia orang lama. Tapi kenapa suruh mengajar? Menyampaikan. Kamu adalah yang apa? Pelapis. Untuk generasi akan datang. Itu di Kelantan. Kamu adalah pelapis. Jadi hok balik kampung ni kena apa? Kena standby. Kitab tu nak kena baca kena standby. Kita kalau balik kampung Terengganu tidur bangun Tak ada orang layang. Tak ada. So mengajar tak ada. Orang tak layang pun. Aku duduk tunggu. Lama mana hidup pondok. Sekolah molek-molek berhenti. Nak tengok lama mana. Kalau berhenti pondok kan? Aku kata dah. Dia nak tengok tu je. Nak tunggu bila berhenti. Bila berhenti apa? Sekolah molek-molek berhenti sekolah. Padahal tak kena-kena dia pun. Tapi dia tak pada ni. Bulu mata berapa kali. Tak ada. Kelantan tak. Balik cuti. Kena bawa ilmu. Mengajar ni tadi. Orang kampung. Jangan. Orang kampung ni dikilah serbang. Tu bukan kain serbang. Kain basahan je. Kenal kain basahan? Kain orang beli skodi-skodi tu. Tak tahulah kita Terengganu dia jual kedok. Kalau di Golok di Thailand tu banyak kain hok berwarna-warni tu. Kain orang buat basahan tu. Kau panggil kain apa sini? Kain lepah. Kain batik lepah. Dia bukan kain batik ni, kain jalo-jalo tu.
Dia beli apa ni? Skodi. Dia beli golok di alik Thailand tu banyak ah. Orang buat kain basah. Hak tu je dia putus-putus di kat wak serban. Tu je. Napa kita kata orang kapur, dak jangan. Baca kitab dia boleh tegur. Oh. Maknanya dia ngaji walaupun dia pandai pun kita tak boleh. Tapi kalau orang pandai gitulah. Ngaji apa, biarlah pandai sikit sebanyak, kita tetap banyak lagi jahil tu. Pandai ni. Mana kita gitu je, ngaji faridah, musolli, penawar hati. Tapi terpaksa kena cerita jugalah ilmu-ilmu yang tinggi tu. Sebab kita orang tua kena faham juga benda ni. Anak cucu kita macam ni dia terpengaruh dengan popular apa ni? Public figure tu lah. Orang pandai bercakap, orang pandai apa, anak cucu kita. Kita kena kawal, kena jaga sebab kita orang ngaji lama. Tapi kalau kita orang ngaji lama, hanya setakat gitu je, kita tidak akan tahu perkembangan. Pahaman-pahaman yang terpesong, mengajar kita hakikah yang tidak mursyid, yang merosakkan pegangan. Dalam kitab Adun Napih, dia datang nampak mazhab. Ahli sunnah, mazhab Al-Kashfi, Qadariyah, Jabariyah. Ni, Jabariyah ni. Jabariyah ni akhirnya dalam kitab Adun Napih menyatakan boleh terundur kepada kafir zindik. Wal'iyazabillah. Sebab apa? Tuhan belaka. Tu anak derhaka pada ibu bapa. Anak derhaka pada ibu bapa, jangan pandang pada kederhakaan. Pandang anak tu telah taat kepada qada qadar. Anak yang derhaka pada ibu bapa adalah anak yang taat akan qada dan qadar. Sebab kederhakaan tu adalah qada dan qadar. Jadi anak derhaka, anak yang taat pada qada dan qadar. Ini boleh terundur pada kafir zindik. Kafir yang menafikan hukum syariah. Hakikatnya betul. Tapi kalau dia lakon, dia akan terundur pada Jabariyah. Tapi kalau orang yang jenis kuat, tunjar sekali, jek sekali, kenapa kamu ni? Saya taat pada qada dan qadar. Saya tunjar kamu, saya jek kamu, qada qadar. Pada duk gomo situ aja apa dia? Waktu balah, qada qadar. Waktu tunjar, qada qadar. Waktu tumbuk, qada qadar. Syariat mana? Ini panggil. Jabariyah boleh turun pada kafir zindik dan kita Adun Napih. Kita hakikah tu. Jadi ahli sunnah jemaahnya macam mana? Mazhab Al-Kashfinya macam orang sampai maqam mukasyafah, maqam musyahadah, ahli syuhud, ahli zauq. Ini cerita maqam aulia. Kata kashfi. Kita ni inkisyaf, terbuka. Apa makna terbuka? Nyata dengan sifat sama, nyata bagi Allah dengan sifat basar, nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Dia panggil inkisyaf. Kashfun, kasyaf. Tadilah, kasyaf makna asal terbuka. Tapi yang dia kena di sini adalah nyata. Itu adalah lazim kepada terbuka, maka nyata. Jadi yang terbuka ni makna lughah dia panggil. Makna murak, makna dia kena kira adalah nyata sebagaimana nota kaki nombor 1 tu. Tu. Yang terbuka makna yang ternyata. Itu nak makna maksud dia. Yang inkisyaf di sini artinya terbuka, ini makna pada lughah. Inkisyaf, kasyaf. Itu terbuka. Bila terbuka basirah, nyata bagi aulia akan rahsia ketuhanan, rahsia alam. Pada ni. Itu yang dikurniakan oleh Allah kasyaf yang Tuhan buka kepada aulia illah. Dan takluk keduanya, takluk inkisyaf artinya terbuka. Itu makna lughah bagi inkisyaf. Takluk inkisyaf seperti takluk ilmu. Ilmu pun takluk inkisyaf juga. Ini saya sebut dah mengulpah ni. Dia ada nama-nama takluk lah. Kalau kata kudrah, taksir. Taksir mana apa? Memberi kesan. Mengada, meniada, menggerak, mendiam. Itu apa? Taksir. Iradah, takhsis. Sad, ya, sad. Takhsis. Mana apa? Menentu. Kalam, dilalah. Menunjuk. Kalam menunjuk atas perkara yang wajib. Qul huwallahu ahad. Tu. Kalam
yang menunjukkan akan perkara yang wajib. Pada ni. Daripada kalam Allah, kita dapat mengetahui perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus pada akal. Ni. Hak kalam, dilalah. Hak saya bicara mengelupahnya, hak kun fayakun. Kun tu kalam. Kalam dilalah. Menunjukkan atas bersegeranya Allah mengada meniada seumpama Allah kata. Tapi mengada-mengada adalah qudrah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu bahagian qudrah mengada. Fa'alul lima yurid. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengadakan, menjadikan, melakukan. Bukan Allah Ta'ala kata. Ada ni? Sekarang ni, innallaha yaf'alu. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan. Ke Allah Ta'ala mengatakan. Allah menjadikan. Bukan mengata. Allah menjadi. Yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan menjadi oleh Allah, mencipta oleh Allah akan barang yang ia kehendak dan ia pilih. Bukan Allah Ta'ala kata. Kun tu kata. Itu kalam. Bukan mengadakan. Tapi menunjukkan atas segeranya Allah menjadikan seumpama Allah Ta'ala kata. Itu saja. Yang kita berpegang, Allah menjadikan dengan sekali kun. Salah. Allah menjadikan dengan sifat kudrah. Bukan dengan sifat kalam. Itu dah kata. Tak boleh pakai zahir. Zahir kun fayakun. Dia Allah pun kun. Gitu. Itu kalam. Dilalah. Hak taksir memberi bekah adalah takluk bagi sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia ada 6 sifat ma'ani yang ada takluk. Kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Hayah tidak ada takluk. Takluk kita fahamlah. Dia punya khija'an, tugas, tagangan dia. Fungsi. Fungsi kudrah, mengada meniada. Fungsi iradah, menentu menetapkan. Fungsi ilmu, mengetahui sekalian perkata takluk. Sifat lain tak ada takluk. Sifat wujud, apa takluk sifat wujud? Tak ada. Tuhan mewujudkan makhluk. Tu takluk kudrah. Wujud tak ada takluk. Kidam bakak tak ada takluk. Allah membakakkan syurga neraka. Allah membakakkan penghuni syurga dan neraka. Kan kita maklumkan syurga, neraka serta penghuninya kekal. Jadi Allah yang mengekalkan. Betul Allah yang mengekalkan. Tu takluk bakak. Dah. Itu takluk kudrah. Itu kudrah. Allah yang bersifat kudrah lah. Yang mengekalkan syurga dan neraka. Bukan takluk bagi sifat bakak. Ada ni. Jadi sifat lain tak ada takluk. Sifat kudrah sampai ke kalam. Tolak sifat hayah. 6 ada takluk. Kudrah, taksir. Iradah, takhsis. Kalam, dilalah. Ilmu, kita bicara sekarang. Ilmu, sama, basar, inkishaf. Terbuka dengan makna nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Nyata bagi Allah dengan sifat sama. Nyata bagi Allah dengan sifat basar. Dia kita istilah ilmu tu tak apalah. Tapi cuma saya sebut ulang-ulang. Gitu je lah. Biar kita reti sebut istilah dia tu. Baru kemas sikit. Tapi kalau kita tak reti sebut istilah ilmu pun itulah pegangan kita. Ni yang menjadikan segala-gala ni. Allah yang bersifat dengan kudrah. Itu takluk bagi sifat kudrah. Takluk. Saya tak faham takluk. Awak tak faham takluk kudrah? Tak. Lepas tu yang menjadikan segala-gala Allah Ta'ala lah. Kan Allah ada sifat kudrah kan. Allah yang buat segala-gala. Itu takluk kudrah. Nama dia takluk taksir. Tak faham. Tak faham. Tapi pegangan clear. Tak ada apa-apa tu. Ni. Ini ilmu nak kemas, nak kecak. Ni kadang-kadang orang ni. Hak sedap-sedap gini. Dia buat cakap depan orang tak ngaji. Sedap dia cakap. Nyombong dia. Dia cakap. Mentang-mentang lah kawan tu telopong. Tak reti apa. Kau sedap dia cakap.
Kawan tu kemudian terbuka hati. Belajar juga tauhid sifat 20. Dia royak ke guru dia. Oh, saya sekarang ni ngaji dah. Tauhid sifat 20. Hok kamu duk cakap selama ni takluk tu saya reti dah. Boleh kita nak cakap dah. Boleh kita bincang. Tak cakap dah lepas dah tu. Sebab kawan dia pandai dah. Kena dia goreng je. Yang kawan ni pun sebenarnya baru je ngaji tak pandai molek kau. Tapi dia cakap gitu, senyap dagu dia. Patutnya, molek selama ni saya cakap kau senyap je tak ada muzakarah dak sedap. Sekarang ni kamu belajar, okey kita boleh muzakarah lah. Mana kita bincang, dak. Semua kena selama ni nak nyahu je. Apa dia cerita betul dak tahu. Jadi hak bab ta'alluq sifat, fungsi sifat memang di akidah kita. Terutama sekali hak kudrah iradah tu lah. Hak rukun iman kenang tu kan. Iradah ta'alluq ni qadar ta'alluq iradah. Qada ta'alluq kudrah. Kita di surah Iman lah. Hak malam nanti di Masjid Wakaf Tembusu, qada ta'alluq iradah. Qadar ta'alluq kudrah. Tukar gitulah. Sebab apa? Sebab kita tempat tu mula macam mana? Kalau mula qadar qada, kita qadar qada selama-lamanya. Kalau di tempat tu mula dengan qada dan qadar, saya pun qada dan qadar selama-lamanya. Tapi kalau kita dengar qadar qada tu kita tak tukar dah. Qadar qada Maturidiyah. Qada qadar Asy'ariyah. Itu je lah. Dua pandangan yang berbeza, hanya berbeza pada nama. Tetapi hak rukun iman keenam satu pandangan. Sekalian adalah perbuatan Allah sama Asy'ari Maturidi. Allah perbuat sebagaimana hak Allah kehendak pada azal sama Asy'ari Maturidi. Namanya apa? Perbuatan Allah. Tu boleh tukar. Ada ni. Kita dak semabu dah. Itu dia ta'alluq, qudrah dan iradah hak rukun iman yang keenam. Walaupun kita ada nak cerita, tapi akidah kita tetap. Kan kalau kita cerita panjang kan. Hak rukun iman yang keenam, contohnya qadar, ta'alluq, tanjizi qadim bagi iradah. Qada, ta'alluq, tanjizi hadis bagi kudrah. Gitu je lah. Hak ta'alluq ni fardu kifayah. Tapi kita bicara panjang dah dahulu. Ta'alluq kudrah, ada ta'alluq suluhi qadim, tanjizi hadis, ta'alluq qabdah, iradah, ada ta'alluq suluhi qadim, ada ta'alluq tanjizi qadim. Ilmu hanya ada satu ta'alluq tanjizi qadim. Macam mana kita? Duduk dalam kitab belaka dah. Duduk dalam kitab sungguh. Lepas tu dalam ilmu tak ada. Ada dalam kitab. Tak jadi gitu. Tapi tak apalah waktu bukan fardu ain, tu fardu kifayah. Mana kitab Faridatul Faraid ni walaupun ngulang-ngulang pun bukan semuanya fardu ain. Kita sudah lebih pada mendalami kepada ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Ni nama ta'alluq ni. Ta'alluq inkishaf, bukan fardu ain. Tapi pegangan kita macam mana? Nyata tak bagi Allah dengan sifat ilmu? Nyatalah. Nyata tak bagi Allah dengan sifat samak basar? Nyatalah bagi Allah. Bandingnya macam kita lah juga. Bila kita ada ilmu nyata tak? Nyatalah. Sebelum ni kita tak berapa nak nyata, tak berapa nak jelas. Bila kita mengetahui, maka nyata dengan pengetahuan pada ni. Kita dapat melihat satu-satu perkara, nyata dengan penglihatan. Kita dapat mendengar satu-satu perkara, nyata dengan pendengaran. Jadi orang yang Tuhan tarik penglihatan pendengaran, tertutuplah bagi dia. Tak nyatalah bagi dia. Orang buta, nyata tak bagi dia apa-apa? Tak nyata. Warna pun tak nyata, pemandangan pun tak nyata. Sebab apa? Sebab tertutup. Tuhan jadikan dia buta. Sama juga dengan orang pekak. Bila dia pekak jadi tertutup, tak nyata bagi dia. Orang lain dengar perkara tu, perkara ni. Dengar perkara tu, perkara ni. Nyata bagi orang yang boleh mendengar. Tapi kalau orang tu pekak, maka tertutup. Sama dengan orang yang Tuhan jadikan IQ dia rendah. IQ dia rendah. Ilmu dia tidak ada. Maknanya dia tak tahu apa. Mana? Panggil apa? Tak nyata bagi dia. Cerita-cerita pun tak ada bagi dia. Sebab apa? Sebab IQ dia rendah. Mana? Apa perkara? Dia ikut orang je. Tak nyata bagi dia. Ada ni.
Kita pun sama. Nyata dengan ilmu, nyata dengan pendengaran, nyata dengan penglihatan. Nyata tu panggil inkishaf. Ni. Yang mana inkishaf makna asalnya terbuka. Tapi dia kena okey adalah nyata. Bagi Allah dengan sifat sama, nyata bagi Allah dengan sifat basar, sebagaimana nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Dan wajib atas kita i'tiqad bahawasanya inkishaf nyata yang hasil dengan sama itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan basar. Sebab saya ni banyak baiki ni. Dan wajib atas kita i'tiqad bahawasanya inkishaf nyata bagi Allah. Yang hasil dengan sama itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap dari keduanya. Lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Ni pun tak cukup juga. Tak cukup juga sini. Macam mana hak Rumi? Kat sini ni saya ada baiki ni. Dia gini. Hak Rumi sama macam hak baca tadi. Ini kita sambung minggu depan lah. Cuma nak baiki je. Hak dalam hak saya dengan hak cetakan baru ni sama ni. Dan wajib atas kita i'tiqad bahawasanya inkishaf yang hasil dengan sama itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap dari keduanya, lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Gitu tak? Hak Rumi gitu juga. Jadi gini kita nak. Kena ada tambah tu. Jadi hak Rumi molek. Dan wajib atas kita i'tiqad bahawasanya inkishaf nyata bagi Allah yang hasil dengan sama itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap. Dengan tiap-tiap tu kena buat y terbalik tu. Bukan dengan tiap-tiap, dengan basar. Ni kena tulis kat tepi. Kena tulis sebab dia panjang sikit. Tulis kat tepi. Hak Jawi tulis kat tepi. Dan wajib atas kita i'tiqad bahawa seinkishaf yang hasil dengan sama itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap tu kan. Dengan betis tu. Dengan basar. Dengan basar. Kena tulis kat tepi. Jangan itu dia panjang sikit ni. Dengan basar. Kena tambah lagi. Dan inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap daripada keduanya. Apa nak gitu. Jadi kena tambah dalam 5 patah. 5 kali 5. Jadi dan wajib atas kita i'tiqad bahawasanya inkishaf yang hasil dengan sama itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan buat tanda y terbalik tu hak jatuh dengan basar. Lepas tu dan ini kita tambah lagi ni. Dan inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap daripada keduanya lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Gitu. Rumi dia gitu ke? Cuba baca Rumi. Lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Hak Rumi macam mana?
Saya ni memang salah lah. Saya ingat ke hak Jawi baru tu comel. Jawi baru pun kurang juga. Saya lain ni. Jawi hak saya pakai ni muka surat sebelah. Jawi hak ramai-ramai pakai tu muka surat 10. Lambat nak habis kita. Dah, saya muka sebelah dah. Cepat habis kita. Hak tulis je muka surat lain. Hak tu Jawi lama saya ni. Memang ada baiki lah. Hak Rumi molek. Itu sebenarnya salah cetakan. Wajib kita i'tiqad. Memang kita berpegang. Nyata bagi Allah dengan sifat sama, takkan sama dengan nyata bagi Allah dengan sifat basar. Nyata bagi Allah dengan sama dan basar, tak akan sama nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Itu pegangan kita. Samalah macam kita. Tapi kita ni mungkin lebih kurang. Tapi lain juga. Nyata dengan pengetahuan. Dengar ke tak lagi? Dah lah kita tahu bunyi kata suara dia sedap. Tahu barunya. Dengar tak lagi? Dengar. Barulah lebih terang. Dengar sendiri. Maknanya kita tahu bahawa seseorang tu comel. Ya suruh dia comel. Kita pun cerita lah. Pernah tengok ke tak? Tak pernah tengok tapi nyata. Sebab ceritaan tu ceritaan sebenar. Memang dia comel. Tengok sungguh comel. Itu nyata dengan basar. Dengan penglihatan. Kita gitu juga. Maknanya tahu dengar cerita. Tengok-tengok. Tak sama dengan hak dengar cerita. Jadi kita pun tak sama antara nyata dengan pendengaran, nyata dengan penglihatan, nyata dengan pengetahuan. Jadi kita berpegang memang nyata bagi Allah dengan sifat sama. Nyata bagi Allah dengan sifat basar. Nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Sama. Takkan nak sama sifat lain-lain tu kan. Ni kita wajib berpegang. Padahal kita wajib berpegang. Memang kita berpegang begitu. Walaupun inkishah kita gitulah, dengar tak dengar pun gitulah. Tapi memang kita tahulah. Dengan ilmu nyata bagi Allah. Dengan sama nyata bagi Allah. Dengan basar, nyata bagi Allah. Sama, tak sama, tu sifat lain-lain. Jadi kita, baiki kita baca semulalah minggu hadapan. Dan wajib atas kita i'tiqad banyak inkishaf yang hasil dengan sama itu. Lain daripada inkishaf yang hasil dengan basar. Wallahu a'lam.